Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan buat sedikit review berkaitan dengan Velfire 2009. Ianya bagi menjawab persoalan setengah pihak masih berbaloi ke beli Velfire 2009, 2010, 2011 pada masa kini lah, which is tahun 2020, selepas 10 tahun. Okey, sebelum saya teruskan, mari kita tengok bahagian dalaman kereta saya dulu ya. Okey, ini adalah bahagian dalaman kereta saya. Okey, ini adalah model X. Velfire dia ada, kalau tak silap saya, dia ada 3 model, X, Z dengan tak ingat satu lagi high end. Bezanya dari segi kemasan dalaman dia. Saya punya kereta ni kemasan dalaman fabric dan warna beige colour, warna terang. Sementara kalau tengok setting seat belakang dia tak macam tu lah, seperti saya tunjuk ni lah. So dia untuk versi yang 2 atas, dia menggunakan konfigurasi bucket seat, satu dan satu lagi pilot seat. Saya memang cari setting yang macam ni sebab anak saya masih kecil. So saya mempunyai keluarga yang agak ramai, so saya rasa tak perlulah ada bucket seat ataupun pilot seat whatsoever lah. Okey. Sepanjang yang saya tahu, perbezaan antara version X dengan 2 version yang atas cuma itu sajalah dari segi configuration seat dia tu sendiri. Okey. Ini adalah meter touchscreen dan itu adalah dia punya odometer. Okey. Okey. Sekarang saya akan cerita sikit sedikit pasal kereta saya. Kereta saya ni production tahun 2009. Okey. Saya beli second hand tahun 2019, selepas 10 tahun. So ramai tanya kenapa saya beli Velfire ni. Okey, jawapan saya mudah. Okey. Sebelum tu biar saya terangkan kereta apa yang saya miliki sebelum ni. Okey, sebelum ni saya beli kereta, saya menggunakan kereta Exora 2010. Okey. Selepas 10 tahun, 9 tahun saya pakai, saya decide untuk tukar. Okey. Masalah bila kita tukar daripada Exora dan kita nak upgrade kereta, untuk makluman, Exora ni merupakan MPV yang besar. Okey. Bila MPV besar, bila kita nak tukar, kita akan cari MPV yang lagi besar. Sebab itu keutamaan saya. Saya tak berapa mengutamakan power whatsoever lah. Saya mencari kereta yang besar. So option yang ada pada waktu tu adalah nombor 1 Serena, Velfire, Alphard, Estima, yang saya boleh andaikan lebih besar daripada Velfire, daripada Exora, dan memang ianya lebih besar. Namun begitu, selepas saya menguji ke semua kereta, saya dapati Serena dan Estima mempunyai keluasan yang pada saya mungkin cuma 10 atau 20% lebih besar daripada Exora. I mean, kita invest duit untuk space yang pada saya tidak terlalu tidak berbaloi. Okey. Okey, so kemudian saya survey Velfire dan inilah yang saya dapat. Okey, harga kereta ini on the road 101. Okey, 101,000. Okey. So saya akan go kepada question. Berbaloi ke membeli kereta ini? Okey. Persoalan berkaitan dengan berbaloi ke tak, mari kita kira dari segi financing untuk membeli kereta ini. Nombor 1 okey. Kos membeli kereta ini. Okey, kereta ini berusia 10 tahun. Bila 10 tahun bermaksud kebanyakan bank hanya akan finance sebuah kereta maksimum 15 tahun daripada tarikh pengeluaran. Bermaksud kereta saya cuma boleh buat loan 5 tahun saja, dan that is the best ataupun the maximum yang
boleh buat lah. Okay. So dengan harga 101 dan 5 tahun loan, 5 tahun loan. Dan kalau saya nak membuat 10% deposit, bermaksud saya terpaksa membuat loan sebanyak sekitar RM90,000 untuk tempoh 5 tahun, in which saya rasa plus minus saya perlu membuat bayaran sebulan sekitar RM1,600 untuk kereta ni. Tetapi saya agak bersyukurlah sebab saya boleh tolak Azora saja dan saya tambah cash. So saya meletakkan down payment RM60,000 untuk kereta ni dan saya buat loan RM40,000. So saya membayar monthly installment sebanyak RM800 saja untuk tempoh 5 tahun. Okay, itu satu consideration yang mana pembeli-pembeli kena faham apabila membeli kereta yang berusia 9, 10, 11 tahun macam tu. Maksimum 15 tahun saja loan dibenarkan. Boleh buat lebih panjang tapi bukan melalui loan. Maybe melalui Ion setahu saya dia boleh support sehingga 7 tahun untuk kereta-kereta macam ni lah. Tapi interest rate dia orang kata memang potong leher punya lah. Okay. So far interest rate yang saya dapat untuk kereta ni tak silap saya 4.5. Still saya rasa okay. Okay. So consideration pertama dari segi down payment untuk memiliki kereta yang agak old ini, down payment kena besar. Okay. Nombor 2 dari segi maintenance. Okay. Apabila saya beli kereta ni, terdapat 2 benda yang saya rasa yang telah saya buat. Satu, benda yang wajib saya tukar, dan yang kedua, benda yang it's okay lagi kalau saya tak tukar. Okay, benda yang wajib saya tukar bila saya dapat kereta saya ini, nombor satu, dia ada masalah steering rack. Satu, iaitu kita punya steering akan bergegar dan berbunyi lah. So bila kita langgar lubang, dia ada bunyi sikit. So a bit annoying dan agak berbahayakan sebab steering kita akan jadi terlalu ringan. Okey, steering rack untuk Backfire ni saya tukar. Dapat je kereta ni, saya tukar. Kos penukaran dia RM1,500. Okey, original Backfire. Okey. Yang kedua adalah dia punya balancing shaft, balance shaft. Balancing shaft dia berharga RM600. 700 hingga 700 dan termasuk kos upah standby RM1,000 untuk tukar balance shaft. Okey, ini saya cerita apa yang saya tukar. Kalau tuan-puan dapat kereta yang agak okey condition dia, maybe tak perlu tukar. Yang ketiga, benda wajib yang saya tukar adalah apabila saya dapat kereta ni, saya dapati bahagian enjin dia ada leaking. So saya tukar dia punya gasket. Kos gasket tak mahal, cuma 100 lebih saja. Tapi disebabkan kos upah untuk turunkan enjin dan tukar gasket tu, kos upah tu sendiri RM1,000. Dan overall dalam RM1,200 macam tu lah. Okay. Selepas tu dalam 4-5 bulan pakai, ada masalah alternator Kong, dan satu lagi masalah aircon compressor. Aircon compressor untuk Backfire original Backfire berharga RM2,000. Okey. Dan alternator kalau original pun RM199. Okey, alternator. Tapi untuk compressor saya guna original, dan untuk yang alternator saya guna yang half cut. Okey, untuk makluman kenapa saya suka Backfire ni dan kebanyakan kereta Toyota, sebab dia banyak part dia jual di market. Okey, saya ambil contoh alternator. Alternator masa rosak saya ada a few option. Original Backfire Jepun berharga RM2,000. OEM berharga RM1,300. Half cut berharga RM800 dan kopi berharga RM400. Tapi saya pilih half cut lah sebab as you know, half cut ni basically original, cuma dia kereta potong. Then okay, at least kita banyak pilihan. So apa lagi yang saya tukar? Lain semua. Okay, bateri saya dah tukar sekali. Bateri RM300. So itu merupakan benda yang pada saya compulsory, wajib ditukar. Okay.
Seterusnya benda-benda yang pada saya nak tukar, okey, tak tukar, kita still boleh pakai kereta ni, which is suspension system. Okey, banyak saya buat suspension system, antaranya saya tukar dia punya absorber, keempat-empat absorber, dan all the lower arm, lower arm, then ada a few part lah. So total cost untuk suspension system saya rasa memakan belanja 6,000 untuk mendapatkan mendapatkan pemanduan yang selesa. Okey. So macam saya kata, suspension kalau untuk kereta macam 2009, 2010, 2011, kalau tuan-tuan rasa nak tukar, then tukar. Kalau tak tukar, okey, maybe tahun depan ataupun 2 tahun lagi whatsoever, sebab suspension condition kereta ni pada waktu saya beli memang dah teruk lah, dah bocor semua tu. So my recommendation is kalau tuan-tuan dan puan pergi tengok kereta ni, nombor satu, bawa powerman untuk check all the item yang macam saya sebut. Satu, steering rack ni masa test drive, cuba langgar lubang. Kalau langgar lubang, ada bunyi klok 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 klok, itu maksudnya steering rack, dan kos tu adalah 1,000 lebih. Lain semua, masa test jangan malu dan segan untuk maksimumkan aircon. So kita nak tengok berapa kuat aircon dia. Okey. Sebab kita kalau boleh, yalah, kalau nak rosak nak buat apalah, tapi at least kita dah test everything semualah. Kemudian dalam kes saya tu memanglah dah test, tapi selepas 5 bulan kompresor kong, okey lah, just tukar saja. So akhirnya saya nak nasihatkan, persoalan sekarang berbaloi ke tidak memiliki verifier 2009, 2010 pada masa sekarang 2020 ini. Okey, saya bagi tahu kos saya membaik pulih verifier ini, dari segi suspension, dari segi part-part yang wajib ditukar itu, kos pembaikan saya anggarkan sekitar 20,000. Okey, kalau kita campur dengan, then saya mendapat condition kereta yang pada saya sekarang ni 70% atau 80% menyamai condition kereta baru. Bukan barulah, kereta 2017, 2016. Okay. So kalau kita campur 20,000 dicampur dengan kos pembelian kereta 100,000, so 120,000. Okay. Harga kereta untuk tahun 2000, version X untuk tahun 2014, okay, 2014, 2015, 2016, paling murah saya rasa 160-170,000 on the road. Okay. So fikir-fikirkanlah 120,000 yang saya 100,000 untuk harga kereta, plus 20,000 kos pembaikan, dengan kalau yang baru, bukan yang baru, kalau yang version X tahun 2014, 2015 dan 2016, harga 170, 160. Dan kena ingat, kereta-kereta itu juga adalah kereta recon, dan mungkin ada possibility berlaku kerosakan yang sama yang perlu pembaikan. Okey, so ingat kereta ni kereta recon, mungkin ada kerosakan yang akan berlaku. So nasihat saya kepada pembeli-pembeli kat luar sana yang berminat untuk membeli kereta Velfire 2009, 2010, 2011, nombor satu, make sure down payment besar. Unless lah tuan-tuan mempunyai secret yang cantik, komitmen yang rendah untuk bayar sehingga 1,500 atau 1,700, 1,800 sebulan, then okey untuk bayar 10% atau 20% down payment. Kalau tuan-tuan mempunyai komitmen yang tinggi, saya sarankan letak down payment yang tinggi supaya bulanan kecil, supaya loan mudah lulus. Okey, macam saya punya kes, saya letak down payment 60,000, so loan 40,000 selama 5 tahun, bulan-bulan 800. Okey, so yang kedua, make sure ada kos untuk pembaikan. Okey, kos pembaikan, make sure kena ada free cash ataupun credit card balance
at least paling bodoh pun 15,000 untuk memastikan kita boleh memandu kereta ini dengan selamat. Ini saya cerita pasal Vellfire lama 2009-2010. Okey. Yang ketiga dan yang terakhir sekali, saya nasihatkan, okey, road tag untuk kereta 2009-2010 saya baru tukar. Road tag 729, insurans 1,000 lebih, 1,100 macam tu. So total insurans dan road tag untuk Vellfire 2009 2.4 adalah 1,900 something, 1,900 something. Yang itu basic coverage kalau tak nak masuk all the extra personal accident whatsoever, lagi tinggi lah. Okay, so itu nasihat saya. So berbaloi ke tak berbaloi, saya rasa sangat berbaloi. Pembanduan kereta ini sangat-sangat memuaskan hati. Dan yang paling saya suka adalah ruang dalaman yang tersangatlah luas, yang mana anak-anak saya boleh bermain, boleh panjat ke sana tu, third row, boleh bermain dekat sini, boleh baring berguling-guling kat sini. Dan ya, lagi satu, saya rasa ramai yang suka Vellfire ni sebab ianya menunjukkan ciri-ciri yang gagah dan mewah. Yang itu juga antara sebab utama saya memilih lah. So, saya rasa cukup di sini saja. Nombor satu, saya ulang sekali lagi, make sure down payment cukup besar. Nombor satu, at least bodoh-bodoh pun 40% or 30%. Baru senang nak buat loan untuk kereta-kereta 2009, 2010, 2011. Nombor 2, make sure ada physical cash 15,000. Okay, untuk kita layan kerenah dia, mana-mana yang rosak here and there. Okay. Yang ketiga, kalau harga kita tengok dekat Mudah 80,000, 90,000 tu, kita kena ingat bila kita beli, kita kena tambah 10,000 daripada harga Mudah tu. Sebab contohnya kereta ni masa di advertise dekat Mudah 92,000. Tapi bila on the road, gerebek-gerebek, dia calculate jadi 101,000. So additional dalam 9,000. So kalau kat Mudah tu, andaikan you all tambah sendirilah, kalau harga display dekat Mudah tu 93,000, jadikan 103. You boleh calculate sendiri. Okay. So saya rasa itu saja. Make sure bila you all nak survey kereta ni, yang saya nasihatkan, dah buat test drive, lanyak sikit, buka aircon kuat. Lagi satu, jangan malu untuk jenguk bawah enjin. Kesilapan saya dulu sebab saya tak jenguk bawah enjin. So bila balik rumah, saya dapati ada titisan minyak. So jenguk bawah enjin, tengok suspension system dia ada bocor minyak ke tak. So saya rasa itu saja. Keseluruhannya saya sangat berpuas hati dengan Vellfire yang saya miliki ini. So saya ucapkan terima kasih atas tontonan video tuan-puan. Okey. Assalamualaikum.